Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Pada hari ini, saya Cikgu Rasidah binti Adnan dari Sekolah Kebangsaan Jitra 3 akan menerangkan salah satu tajuk sains tahun 4 untuk tema sains hayat yang bertajuk 3.0 haiwan. Okey, kita lihat dulu standard kandungan. 3.1 organ pernafasan haiwan. Standard pembelajaran untuk tajuk ini ialah 3.1.1 mengenal pasti organ pernafasan haiwan, 3.1.2 mengelaskan haiwan berdasarkan organ pernafasan, dan 3.1.3 mengitlak terdapat haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan. Objektif pembelajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, cikgu harap murid-murid dapat menyatakan organ pernafasan haiwan, memberi contoh haiwan dengan organ pernafasannya dan mengelaskan haiwan mengikut organ pernafasannya. Murid-murid sekalian, adakah semua haiwan yang ada di sekitar kita bernafas menggunakan organ pernafasan yang sama? Dan apakah organ-organ pernafasan haiwan tersebut? Cuba kita perhatikan gambar yang terdapat pada skrin ini. Adakah murid-murid tahu apakah organ pernafasan seperti lebah, burung unta, rama-rama, kuda, semut, katak, ikan, zirafah, burung dan juga anjing? Mari kita lihat satu persatu. Sebenarnya, di sekeliling kita, haiwan ada hidup yang di darat dan juga di dalam air. Oleh itu, tidak semua haiwan yang bernafas menggunakan cara yang sama. Terdapat 4 organ pernafasan bagi haiwan yang perlu murid-murid ketahui. Yang pertama, peparu, kedua, spirakel, ketiga, kulit lembap, dan yang keempat, insang. Okey, murid-murid boleh perhatikan kedudukan organ pernafasan haiwan. Sebagai contoh, peparu pada seekor kucing, spirakel pada seekor belalang, insang pada seekor ikan, dan kulit lembap pada cacing tanah. Okey, mari kita lihat satu persatu organ pernafasan haiwan. Kita pergi pada yang pertama, iaitu peparu. Kebanyakan haiwan yang hidup di darat bernafas menggunakan peparu. Udara yang disedut melalui hidung akan masuk ke peparu haiwan. Contoh yang cikgu berikan di sini ialah burung. Ada contoh lain yang bernafas menggunakan peparu. Antaranya ialah arnab, lembu, ayam, kucing, monyet dan juga kambing. Terdapat juga haiwan yang tinggal di dalam air yang bernafas menggunakan peparu. Sebagai contoh, penyu, buaya dan ikan paus. Kita pergi pada organ pernafasan haiwan yang kedua, iaitu insang. Cikgu beri contoh di sini ialah ikan. Kebiasaannya, haiwan yang hidup di dalam air bernafas menggunakan insang. Udara yang terdapat di dalam air akan disedut dan seterusnya diserap oleh insang. Contoh haiwan lain selain daripada ikan yang bernafas menggunakan insang ialah seperti ketam, udang, sotong, berudu dan kuda laut. Organ pernafasan yang ketiga iaitu spirakel. Kebanyakan serangga bernafas menggunakan spirakel. Spirakel juga dikenali sebagai liang pernafasan yang terletak di bahagian abdomen haiwan. Cikgu beri contoh di sini ialah belalang. Contoh haiwan lain yang menggunakan spirakel sebagai organ pernafasan ialah lebah, semut, rerama dan juga beluncas.
Untuk organ pernafasan yang keempat ialah kulit lembap. Terdapat sesetengah haiwan yang bernafas melalui kulit lembap. Sebagai contoh, cacing tanah. Kelembapan pada kulit haiwan akan memerangkap udara ataupun oksigen di sekelilingnya. Contoh haiwan lain yang bernafas melalui kulit lembap ialah lintah, siput babi dan juga pacat. Okey, tadi kita dah lihat organ pernafasan haiwan yang menggunakan satu organ pernafasan. Sekarang kita lihat ada haiwan yang menggunakan dua organ pernafasan. Sebagai contoh, katak. Apabila katak berada di darat, katak akan bernafas menggunakan peparuh. Dan apabila katak berada di dalam air, ia akan bernafas menggunakan kulit lembap. Okey, terdapat juga haiwan lain yang menggunakan dua organ pernafasan. Antaranya ialah salamander ataupun newt dan juga Cecilia. Sebagai kesimpulan untuk tajuk ini, setiap haiwan mempunyai organ pernafasannya sendiri, sama ada ia bernafas menggunakan peparuh, kulit lembap, insang, spirakel mahupun kulit lembap dan peparuh. Sebagai rumusan untuk hari ini, sebelum cikgu tamatkan sesi penerangan ini, cikgu ada sertakan satu set soalan latihan untuk pengukuhan murid-murid. Murid-murid boleh menggunakan aplikasi QR Code untuk mengimbas QR Code ini untuk tujuan pengukuhan. Selamat menjawab murid-murid. Sekian, terima kasih.